Assalamualaikum. Saya terpaksa lebih awal daripada biasa lepas subuh kerana saya nak berbasikal awal-awal pagi lah. Jadi tak apa, boleh tonton kemudian. Ini kehebatan internet, kehebatan boleh asynchronous. Email ni, internet ni boleh asynchronous, boleh mainkan ulangi, boleh di-share dan saya izinkan untuk share. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Seperti mana kita tahu, berfikir soal agama sejenak, seketika tu lebih baik daripada sembahyang sepanjang malam atau solat sunat 1000 rakaat. Jadi ada sebabnya. Semasa saya agama Kristian dahulu, saya dalam alam agama yang kita sama-sama tahu ya, yang dikira sesat, termasuk agama Samawi yang masyhur yang pertama, Yahud, Bani Israel, Judaism, yang diberikan Torah dan Zabur dan diberikan pelbagai Nabi Yahudi. Kesesatan mereka punca daripada beberapa gejala selepas ikut edaran masa semeninggalnya Nabi-Nabi mereka. Contohnya dalam Kristian ialah dia tidak benarkan tafakur atas agama. Dia tidak benarkan sesiapa menguasai, atau dia tidak memberi jawapan. Saya teringat saya tanya padri, to whom am I praying to? Kepada siapa saya berdoa? Kerana ada 3. Ada bapa, ada anak, ada Roh Kudus. Dia pula jawab, padri itu jawab kepada saya, ikut hati awak lah, ikut awak rasa apalah. Saya nak rasa apa? Saya rasa satu saja, bapa. Saya kata pada anak, saya kata saya tahu kedudukan Isa, Ina Maryam tu, tapi dia menyerupai sesuatu. Tuhan itu dikatakan berada di mana-mana, tetapi dia tidak, dia omnipresent, tapi bukan pantheistic. Pantheistic atau pagan, iaitu dia akan menyembah tokong ke batu ke semua Tuhan. Tuhan di mana-mana, dia pencipta semua, dia pencipta masa, tapi dia bukan makhluk. Itu perbezaan dia, ya. Tetapi dia tidak separate from makhluk tu. Itu bab yang terlalu mendalam, kita takkan masuklah. Tapi yang jelas ialah kita jatuh kepada satu kegilaan, tak tahu mana Tuhan, mana kiblat. Jadi tidak ada syariah. Dia ada hakikat, tidak ada syariah. Tetapi yang penting tafakur. Ini maksud saya. Kita bila dibenarkan tafakur, akal itu akan sampai kepada kebenaran dengan izin Allah, dengan hidayah Allah. Jadi saya banyak bertafakur, saya banyak bertanya-tanya. Saya tak akan terima sesuatu itu tanpa soal, tanpa soal. Tetapi dalam surah Al-Baqarah, kaum Yahudi, kaum Bani Israel menyoal Allah tentang bila dipanggil untuk menyembelih lembu sapi betina. Di sana saya tak akan berfikir macam orang Yahudi. Saya bagi sebabnya sekarang. Pertama, anda sudah menyembah satu berhala buat daripada emas, lembu, bentuk lembu. Habis Nabi Musa, Nabi anda lambat turun dari Gunung Sinai membawa pesanan dan wahyu daripada Allah. Apabila orang Yahudi itu sesat lama, Nabi Musa nak memimpin mereka, ya, sesat 40 tahun ke. Nabi Musa kata, tunggu saya naik ke Gunung Sinai berbicara dengan Allah. Dia kalamullah, ya. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam ialah dia kalamullah. Kalamullah bermakna dia boleh bercakap-cakap dengan Tuhan. Nabi Isa pula Rohullah, Spirit of God, tapi dia bukan Tuhan, ya. Nabi Muhammad Abdullah, itu makam paling tinggi, Abdullah, lagi tinggi lagi kalamullah, lagi tinggi daripada Rohullah. Kita boleh kupas lain kali.
Bila Nabi Musa lambat turun, orang-orang Yahudi Bani Israel yang mengikutinya kata, Allah, ini dah lambat ni, kita nak Tuhan ni, mari kita leburkan semua emas-emas orang kita, semua jadikan satu bentuk lembu dan kita sembah. Ini terang-terang telah dicatat dalam kitab Torah, kitab Zabur, kitab Injil, semua kitab. Dan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah paling panjang di dalam Al-Quran, dan dalam itu menarik dialog itu ya. Pertama, mereka lakukan syirik. Pertama, mereka tidak sabar. Satu, dosa pertama. Kedua, syirik. Lepas tu bila Nabi Musa turun, ikut kitab Bible, dia nampak apa yang mereka buat. Dia begitu marah, dia baling batu-batu yang dia sudah ukir, pesanan dari Allah yang dikatakan Ten Commandments lah. Ten Commandments itu dipecahkan, dia punya marah. Dia naik balik pula jumpa Tuhan, jumpa Allah, berbicara Allah, apa nak buat dengan kaum ini? Jadi dia turun, Allah bagi pesanan kepada dia, sembelih, itu sebagai petanda, sembelih Tuhan kamu lah. Sembelih lembu. Jadi kalau saya dalam keadaan itu, saya dah tahu saya buat salah, sami'na wa ata'na. Kita dah tahu kita buat salah, jangan soalkan lagi. Bila kita kata bank Islam tu riba, dan jelas itu riba, taubat. Jangan soalkan lagi macam mana riba ni, macam mana ni, macam mana ni. Dah tahu buat salah, dah terang-terang buat salah. Bila datang keterangan yang jelas, sejelasnya, itu salah tu. Tapi apa mereka soalkan? Okey, kita sembelih lembu, tapi tanya sama Tuhan, lembu jantan ke betina? Cara mereka soalkan bukan tak boleh ya. Kita kena tahu ada hikmah. Bukan tak boleh, tapi menunjukkan kebodohan orang macam tu. Apa Allah buat? Ada tampar mereka? Tidak. Allah jawab, okey, you nak tanya lembu jantan ke betina? Saya jawablah, betina. Okey. Mereka tak cari lembu betina bagi sembelih. Mereka tanya lagi, dara ke ibu? Allah jawab, dara. Okey. Mereka masih tak nak sembelih lagi. Warna apa? Lembu kan banyak warna. Kena tanya yang jelas. Warna apa? Boleh tanya, ingat usulnya boleh tanya, tapi mereka sudah bermula dengan premis yang salah. Boleh tanya. Ini yang menarik ni, tafakur dalam Quran ni. Saya tafakur lama ni, cara Yahudi berfikir ni. Kerana Allah melarang kita berfikir macam Yahudi. Kena berfikir cara Islam. Itu saja cerita dulu cara Nabi Ibrahim. Ibrahim AS, cara dia berfikir itu. Al-Hanif. Yang kita selawat kepada dia dalam salat. Sebelum selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, Allah jawab, warna kuning. Mereka tanya lagi, kuning tu ada yang bertumpuk, yang kuning biasa. Allah jawab lagi, bertumpuk. Mana nak cari lembu, sapi, betina, dara, kuning, bertumpuk? Tak jumpa. Lalu Allah datangkan lembunya. Bagi mereka terjumpa, sembelih, dan Allah kata hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan perintah Allah. Jadi Allah pukul Yahudi ni cara ini. Dan ada hadis kata yang memusnahkan kaum sebelum kamu ialah persoalkan benda sehingga terlalu kecil-kecilan. Termasuklah bab halal. Saya tengok orang soalkan sampai terlalu kecilan. Macam ini, bila Allah sebut ada dua ayat mengenai halal sembelihan. Satu yang sembelih, satu yang tak sembelih. Dua-dua ni dia sebut jangan berikan nama selain daripada Allah. Kalau tak berikan nama, bagaimana? Jangan soal dah. Sami'na wa ata'na. Kalau anda sudah nampak dia tidak jatuh kepada luar garisan itu, laksanakan. Allah kata boleh nikah 2, 3 atau 4. Jangan dipersoalkan. Orang tu mampu, dan Allah sebut akhirnya jika takut berlaku adil, cukuplah 1. Itu jelas, tak payah diberdebatkan. Orang nak 1 ke 2, 3, 4 ke, tak mau ke?
tak timbul. Jangan timbulkan soalan. Pernah satu orang timbul soalan kepada Ning Aziz. Tuan Guru Ning Aziz, semoga Allah curi rahmat atasnya. Saya pun tahun 80-an 6 ke, saya masuk berceramah dalam PAS. Dan kebetulan Ning Aziz singgah. Tuan Guru Ning Aziz singgah. Masa tu saya masuk dengan PAS CCC, berdakwah bawa orang Cina mengenali Islam. Jadi semua orang syok lah. Sama saya, bawa saya ceramah sini sana, saya jadi masyhur, saya jadi calon lawan Daim Zainuddin, saya jadi Dewan Esko Dewan Pemuda PAS Pusat. Ya. Penuh dari saya ceramah sini sana. Jadi Ning Aziz ada, dia pun berceramah. Ada seorang hadirin dia tanya soalan pada Tuan Guru Ning Aziz. Ya, Tok Guru, Ustaz, bagaimana kalau orang Singapura masuk Islam? Dia tanya. Bagaimana kalau orang Cina Singapura masuk Islam? Tuan Guru Ning Aziz jawab apa? Dia marah soalan tu. Allah bagilah soalan logik sikit. Cina sini tak masuk Islam, macam mana Cina sana nak masuk Islam? Oh, marah dia Ning Aziz. Malu kawan tu. Jadi saya fikir balik, kadang kita tanya ni kena logik lah. Tuan Guru Ustaz Adi pun pernah kata, dia kata masa Baghdad ulama tu disembelih oleh orang Mongol, apa ulama-ulama sana sibuk. Bukan sibuk dengan Fardu Kifayah menguatkan umat Islam, bukan sibuk dengan benda-benda yang besar, ya. Mereka sibuk dengan bagaimana kalau manusia ada tanduk lah, bagaimana manusia ni sembahyang 3 helai ke 4 helai rambut lah, bagaimana nak sembahyang kalau orang tu ada 2 kepala. Benda yang bukan-bukan, tidak praktik, tidak ada praktikalnya, realistiknya. Ini saya dapati ramai orang gitu, dan itulah yang saya nak masuk bab mazhab. Bab mazhab ni ditimbul oleh guru saya Syekh Abdul Qadir As-Sufi, Dekawi. Apabila dia habis tanggungjawab dia kepada 2 syekhnya, itu Syekh Muhammad Inul Al-Habib dan Syekh Al-Fawturi, dia tamatkan namanya. Namanya diberikan oleh 2 syekh itu, As-Sufi dan Ad-Dakawi. Dia tamatkan namanya, dia tukar dengan Al-Murabbi. Dia begini, dia kata bila diberikan nama oleh guru, kita wajib taat kepada guru yang berikan dia. Melalui tangannya itu hidayah Allah, Islam, dan nama itu dihormati untuk kembangkan tarikat itu kepada barat, dan dia jalankan dengan amanah. Syekh Abdul Qadir As-Sufi Ad-Dakawi memasuki tangannya beratus-ratus orang Eropah, Amerika, Sepanyol masuk Islam, termasuk Syekh Omar Valilo, Fernando Valilo itu yang diperintahkan mengembangkan dinar dirham sehingga pada tangan Dr. Mahathir Mohamad dalam 1997 dengan berjayanya, dengan izin Allah dan kuasa Allah. Jadi dalam tahun 82, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir mengisytiharkan tamatnya tarikat. Dia isytiharkan tamatnya tarikat. Ramai orang yang gila-gila sufi itu meninggalkan dia. Jadi dia seorang syekh yang betul, kerana kalau anda banyak pengikut, sanggup membuang semua pengikut kerana kebenaran, itu seorang wali Allah lah, seorang syekh yang benar. Dia tidak pandang pada ramai pengikut, dia pandang kepada perintah Allah. Kerana dia ingat perintah daripada gurunya. Ini dia ajar depan saya. Lama kemudian, saya lari dari dia. Lama kemudian di Cape Town, saya duduk depan dia. Dia kata, saya sudah habis mengajar. Saya pun sedih. Allah, saya datang lambat. Berapa tahun? 20 tahun kemudian saya jumpa dia. Padahal saya boleh jumpa dia 3 tahun kemudian. Saya jumpa dia tahun kemudian. Terkejut bila saya duduk depan dia. Terduduklah depan dia lepas solat di Cape Town. Dia kata, I have finished what I taught. Saya sudah habiskan semua yang diajar. Saya pun sedih. Allah. Sampai-sampai orang dah tamat. Tak bolehlah marah tu guru. Saya baru sampai. Yalah, engkau tak muncul. Dah lambat lah ya. Tapi dia kata, saya akan mula daripada awal. Lega saya. Dia mula dari awal. Tapi saya pula yang buat hal. Saya dah ada tiket penerbangan nak balik ke Malaysia. Saya pun pergi balik. Lepas tu saya duduk sampai akhir. Bertahun pun tak apa. Inilah kita orang murid yang tidak setia kepada ilmu. Saya rugi banyak. Tapi saya dapat kuliah awal itu. Dia mencerita. Dalam amalan sufi itu ada suluk, ada khawa, bertemu Allah. Dalam masa hidup bertemu Allah itu satu jalan, saya tak akan bincang di sini. Dan selepas itu dia dalam keadaan begitu letih, begitu menyerah, begitu rasa tiada lah. Dan dia begitu down lah. Dia begitu down. Dia pun beritahu syekh dia, minum kopi Ustaz, santai-santai.
Dia memberitahu Syekh dia, Syekh Minal Arabi. Apa harus saya buat? Dia kata. Ramai kita tanya soalan tu. Apa harus saya buat? Saya dah jumpa Islam ni. Jumpa Allah ni. Apa harus saya buat? Syekh dia kata, selepas jumpa Allah, selepas pergi kepada rumah Allah, ni Syekh pun ajar cara simbolik. Selepas pergi ke rumah Allah di Mekah, pergilah ke rumah Rasulullah SAW di Madinah. Itu arahan Syekh dia. Maka dia pun pergi Madinah, itu pun cara simbolik. Dia mengkaji semua mengenai Rasulullah SAW. Lalu dia come across ayat antu khairutu ummah. Itu tamatnya penurunan segala ad-din disempurnakan ialah di Madinah, di mana Madinah diisytiharkan oleh satu ayat Allah yang jelas, in antum khairutu ummah. Anda adalah sesungguhnya kamu semua adalah sebaik-baik ummah. Itu sebab Madinah dinamakan Madinah Al-Munawwarah. Makkah dinamakan Makkah Mukarramah. Mukarramah yang orang kata apa, generous, besar hati, diberikan segala hadiah oleh Allah. Mukarramah, Makkah ini daripada Nabi Ibrahim, anak dia Nabi Ishak, atau orang percaya Nabi Ismail. Kaabah, rumah Allah, karamah, betul banyak karamah. Karamah itu apa? Karim, generous. Dalam bahasa Melayu apa? Generous. Pemurah. Tapi Madinah itu bercahaya, munawwarah. Kenapa? Munawwarah, cahaya. Ya, ada sejarahnya, boleh sentuh sejarah dia. Tapi saya nak cerita tentang mazhab ni. Syekh Abdul Qadir kata, dia tulis buku 82, itu Root Islamic Education, atau At-Tarbiyah Al-Islamiyah Al-Asliyah. Ada kaset, ada video dia, boleh pergi cari. Saya terdengar kaset dia dan dia dibukukan. Boleh cari buku Root Islamic Education dalam Kutub Kana ke, buku ke, Tanya Zain Mahmud ke, Omar Azmun ke. Ada buku dia, cari dia. Tapi yang penting dengar daripada orang dia. Orang dia macam saya ada izin, boleh dengar dari saya. Atau dari sesiapa, ramai murid dia. Dia cerita begini. Menurut Syekh Abdul Qadir, Islam sudah hilang. Islam sudah hilang. Mana ada satu tanah yang laksanakan syariat Islam, yang ada khalifah Islam? Hilang. Ya. Ditangguhkan Khalifah Osmaniyah. Kepada Syekh Abdul Qadir, Khalifah Osmaniyah tidak tamat. Dia kata khalifah keislaman tidak boleh tamat. Allah tak akan benarkan tamat kekhalifan Islam. Apa yang khalifah terakhir tu, Sultan Abdul Hamid apa tu, dia tidak menyerahkan kuasa dia. Dia mengangkat jubah dia dan letak atas kerusi. Dia kata inilah kerusi khalifah. Bermakna dia meninggalkan secara badan, tapi makam khalifah itu tetap ada. Harus dituntut oleh umat Islam selepas itu. Itu sebab Syekh Abdul Qadir menuntut itu dan menceritakan bagaimana menghidupkan balik kekhalifan Osmani. Anda mesti faham ya, apa maksud Syekh Abdul Qadir itu menunaikan banyak mazhab. Semua mazhab menyuruh wajib kita memulangkan kekhalifan Islam, kesultaniah Islam yang sebenarnya. Pembayaran zakat secara dinar, secara ain. Jadi kita anggap sebagai Syekh Sufi, bukan bertarikat, bersyariat. Sheikh of syariat, menyuruh kepada syariat. Syekh lain akan suruh kepada Allah, zikir kepada Allah, mabuk dengan Allah, sudah. Dia ini tidak. Dia kata awak tak sempurna sehingga awak menaikkan zakat. Solat wa zakat. Aqimu solat, tawatu zakat. So ini Syekh amat istimewa. Dia masih hidup, tengah uzur. Okey. Jadi beliau menyatakan bahawa Islam sudah hilang. Islam sudah hilang. Sekarang kita kena kembali kepada Islam. Dia pergi kepada ramai jalan ya. Ramai jalan. Semua cakap silaturahim. Maaf. Akulah ihdinas siratal mustaqim. Saya lah ihdinas siratal mustaqim. Kita pergi jemaah ni, akulah siratal mustaqim. Saya lah jalan yang benar. Mana yang siratal mustaqim? Okey, semua faham? Kembali kepada kitab dan sunnah. Baik. Apa itu kitab? Al-Quran. Macam mana approach Al-Quran? Jadi Syekh Abdul Qadir kata, suka tak suka belajar bahasa Arab. Dia suruh murid dia semua belajar bahasa Arab. Tak cukup belajar bahasa Arab, harf bahasa Arab. Huruf. Contohnya alamah, ilmu, ulama, alamah, ta'lim, daina, tamaddun.
Yaumiddin. Ha? Din, pertukaran dengan Allah kita. Daina, duit pertukaran. Madinah, tempat orang bertukar. Tamadun, orang yang mampu bertukar barang, iaitu bertamadun. Ini kupasan oleh Syed Naqib Al-Atas. Tapi dia bahasa harf. Dan Syekh Abdul Qadir rujuk pada Syed Naqib Al-Atas, dia belajar itu. Bahasa Arab, ilmu harf Arab. Mudah belajar. Mudah belajar. Hamba belajar adalah 10%. Ada 10%. Okey. Jadi, lepas tu tafsir. Kena ada tafsir. 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 Kena tahu ayat yang mansukh dan nasakh. Ayat yang mansukh dan nasakh. Kena tahu tafsir. Dan Syekh Qadir cadangkan tafsir Jalalain. Kerana dia kata tidak ada orang akan argue kamu dengan tafsir Jalalain. Tafsir lain orang masih argue. Tak tahu lah apa tafsir lain ke apa, Hamka ke, Said Qutub ke, Imam Ghazali ke, Ahmad Asad ke. Tafsir Jalalain, dua Imam Jalal. Abdul Jalal pertama, Abdul Jalal kedua. Jalalain, dua Jalal. No one argue. Alhamdulillah. Ada tafsir Jalalain, pegang. Cukup. Jangan, okey, nanti dulu. Saya tak nak jam degan. Hadis. Hadis untuk apa? Muamalah. Bukan hadis baca hafal saja. Hadis untuk beramal. Kena daripada satu bentuk, iaitu Madinah Munawwarah. Siapa yang merekodkan Madinah? Imam Malik. Dia guru pada Imam Syafi'i. Imam Malik. Jadi, dia rekod dalam apa? Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Kitab yang besar. Imam Syafi'i belajar habis Al-Muwatta. Muamalah ada dalamnya. Saya pun ada baca Al-Muwatta. Alhamdulillah. Lepas tu, tak cukup tu. Sirah. Sejarah Islam. Qadi ayat seorang qadi di Spanyol. Murabitun ni. Murabit ini adalah pinggir Islam. Islam ni masuk dengan seorang mu'alam pinggir. Tabi'in sehingga daripada barat tau. Maghrib tau. Islam lepas tu masuk Europe tau. Tawan seluruh Europe tau. Tapi Kristian datang musnahkan Islam kerana berpecah amir-amir Islam di Spanyol. Ini sejarah Andalusia, Granada. Itu sebab Syekh Abdul Qadir kembali kepada Andalusia. Dia kembali dan dia dirikan balik masjid Granada. Di sanalah dia masukkan salah seorang anak Spanyol keturunan Baska yang garang, Fernando Vadillo. Syekh Omar Vadillo ada di Malaysia. Dia duduk di Taman Tun. Boleh pergi cari dia. Boleh Google dia. Dia friend saya juga. Syekh Omar Ibrahim Vadillo. Dia makam Syekh. Diberikan oleh Syekh Abdul Qadir. Banyak ilmu dia. Banyak saya belajar dari dia. Amat banyak. Kerana dia kembalikan saya kepada Syekh Abdul Qadir. Saya tinggalkan Syekh Abdul Qadir. Saya jumpa dia. Satu patah dia buat saya. Insaf, saya kembali jumpa Syekh Abdul Qadir. Itu cerita sejarah saya. Tak payah masuk. Ni kita nak cerita sirah Islam. Jadi pertama, bahasa Arab, Quran, ilmu harf. Yang Quran pertama, ilmu harf, tafsir Jalalain, ayat mansukh dan nasakh. Kedua, hadis muamalah, Al-Muwatta Imam Malik kerana Madinah Munawwarah dan makam Rasulullah SAW mati di sana, dan pengisytiharan Madinah itu antum khairtu ummah. Mazhab lepas itu hamba tak nak royak pasal saya masuk Islam ni. Ini yang Syekh Abdul Qadir kata, lepas tu awak dibebankan saya ni, Imam Ghazali lah, Imam Imam Arabi lah dan sebagainya. Dia kata tenggelam perahu yang nak selamatkan perahu, lifeboat. Lifeboat ni sekarang usul, kena ingat usul politik Islam hari ini, kita tidak ada lagi Islam dah. Ad-Dajjal memerintah. Usul kepada umat hari ini, tidak ada lagi fardu kifayah, kufur memerintah kita. Kena faham semua ISO piawaian semualah Harvard lah, Stanford lebih awal daripada Universitas Islam yang tidak wujud. Ma'at Islam tidak wujud. Madrasah tinggi Islam tidak wujud. Universitas Islamiyah yang ada tidak wujud. Semua sumber daripada orientalis, sumber daripada barat. Jadi, dengan keinsafan tu Syekh Abdul Qadir kata, bagaimana nak kembali? Kapal tengah tenggelam macam kapal Titanic. Kita ada lifeboat. Lifeboat dia kata, masukkan 3 kitab saja. Lagi banyak kitab masuk, tenggelam lifeboat itu. Dengar ini molek-molek 15 kali. Kita nak formula sekarang. Awak tengah mati. Islam ni dan nazak ni. Dan nazak. Quran, kitab sunnah, Quran, muamalah, sirah, qadi ayat, Sepanyol. Mengapa qadi ayat? Kerana dia yang perintahkan hudud.
Syekh Abdul Kadir tak diterima ulama yang tak boleh perintahkan hudud. Dia panggil mereka jurnalis, pemberita, cerita berita orang lain, cerita kegemilangan Islam sebelum ni. Wah, gemilangnya zaman sahabat dulu. Fed up dia, saya fed up juga. Saya Cina apa ni fed up. 40 tahun masuk Islam dari dulu lagi sampai sekarang. Oh, zaman apa ni? Zaman Sayyidina Ali, zaman sahabat, zaman ni apa Fazlul Ar-Rahman, Said Kutub, Ikhwan Muslimin, zaman ni zaman itu, tapi Islam semua disembelih. Orang Islam disembelih kerana kegalagalan mereka mengetahui apa yang usul dan memisahkan apa yang tidak kena mengena dengan mereka, yang tidak berat, yang ringan diberatkan, yang berat langsung hilang. Okay, so jangan tenggelamkan perahu lifeboat Islam ini. Apa lagi? Cukuplah. Apa lagi nak tahu? Simple aja kan. Allah tak akan beratkan kita ya. So dia kata kembali kepada itu. Dan mengaji itu, jadi kita sibuk mengaji itulah. Cuba mengaji itulah. Muwatta' qadi ayat. Qadi ayat ni bukan saja dia perintah potong tangan tau. Dia itulah qadi yang sebenarnya. Kita belajar ulama, kita Ihya Ulumuddin punya tolak kerana masa itu Imam Ghazali cuba selesaikan masalah yang tidak benar. Pergaduhan antara mazhab masa tu, dia kata itu selepas balik pada Madinah, kembali pada Allah wa Rasul. Itu jelas. Orang tak boleh argue. Macam mana kembali kepada Allah wa Rasul? Imam Syafi'i kemudian, Imam Syafi'i di Iraq. Lepas tu entah bagaimana saya cuba cari sirah Imam Ghazali, tak ada. Dia pindah ke Mesir tu tak tahu kenapa. Dia sebenarnya doa kunut tu ada asbabnya. Orang pun tak wajib. Itu tak apa. Saya tak mau berbicara itu. Bab Wahabi semua tak mau bicara. Semua yang lepas Medina tu null and void. Kerana dia khairatu ummah. Masa zaman Medina. Qadi ayat ni. Qadi yang bukan saja memerintahkan hudud. Tapi dia turunkan amir. Dia boleh beritahu amir. Outside terkeluar. Turun. Dia power tu Qadi tu. Sekarang peperangan antara qadi dengan amir lah. Kalau kamu taat kan, wilayatul faqih tu, kamu taat oleh ilmu lah. Ada cara dia menurunkan amir. Ada cara dia menurunkan sultan. Ya. Orang Indonesia ada. Orang Indonesia ada. Saya pernah bersama dengan seorang besar Indonesia, keturunan sultan juga. Dia beritahu cara nak turunkan sultan. Tapi saya tak mau ceritakan ni. Ya. Di sini. Ada adabnya, peradaban empire Islam. Peradaban pemerintahan Islam. Kita sudah hilang, tak tahu. Peradaan ekonomi pun tak tahu. Teruk sangat. Itu sebabnya semalam saya isytiharkan Golkar tu bersama Asri Jangkut. Saya isytiharkan dia sebagai pemimpin. Saya tak mahu ambil tu. Tugas saya lain, saya dakwah. Ya. Tugas memerintah tu kena seorang amir. Kena taat kepada dia. Biiznillah. Taat kepada dia. Saya akan jaga kepada dia. Orang-orang sekeliling tu saya akan suruh taat kepada dia. Kerana semasa-semasa kita kena ada pemimpin. Seorang yang kita didatangkan tanda-tanda yang jelas. Bukan saja dia memimpin, dia educate diri dia bukan melalui sistem pendidikan, melalui jalan raya. Di Kampung Baru, dan dia tak jadi budak jahat. Dia duduk dengan masjid, dia bersama dengan orang tua-tua, dia berniaga, dia hidupkan burger stall dia, dia apa ni, burger yang lebih sedap. Dan bukan saya dengar dia, saya tanya orang yang makan burger dia. Yang pergi ke Otai Burger, yang tinggalkan Otai Burger, saya tanya kenapa. Saya akan menyiasat. Saya beritahu Asri Janggut, saya akan menyiasat. Bukan menyiasat lah. Saya tak kenal anda, saya nak ta'aruf. Saya nak ta'aruf. Jadi, perkara yang kelemahan itu, kita kena lihat pada prioritas keutamaan yang pencapaian dia itu. Ya, kita kena leverage diri atasnya lebih tinggi dan lebih tinggi. Bermula daripada burger stall ni yang beratus, saya harap jadi beribu. Kerana dia ada sistem ekonomi Islam dalam tu. Dia membantu orang menikah. Dia bantu orang dirikan keluarga. Bantu orang beli kereta, rumah. Dia ada sistem yang dia kawal masalah wang orang Melayu. Dia kata lepas bank in tu, mereka control akaun tu. Dan diberikan cara ada kawalan. Jadi kalau ada penyelewengan dan semua akan sampai ke telinga saya. Saya beritahu saya akan memerhati secara rapat dan menyokong. Dan datang banyak fitnah dan sebagainya, anda kena periksa. Jumpa dengan orang itu, tanya dengan dia. Wajib bertanya, jangan di belakang. Tanya cara bersendirian. Cara bersendirian, one to one. Kalau kamu jantan, tanya one to one lah. Kalau kamu betina, tanya dengan isteri dia. Saya jumpa isteri dia semalam, alhamdulillah. Saya jumpa isteri dia. Isteri dia orang Cina Hokkien. Saya berbicara Hokkien lah. Soh dia Cina Hokkien.
Jadi qadi itu dia boleh perintah. Jadi tugas Islam tu banyak. Dia ada qadi, dia ada syekh, dia ada rais, dia ada pasha, dia ada khalifah. Syekh Al-Qadi nak kembalikan semua itu. Straight to the point lah. Kita pun orang IT ya. Ini COVID pun kita kena selesai secara cepat. Bukan ada Twitter round habis tu takkan selesai. Ya. Jadi sekian saja. Itu mengapa saya pilih mazhab Maliki. Menurut Syekh Al-Qadi, kebetulan mazhab Maliki, kalau Syafi'i kita pilih Syafi'i, kalau Hambali kita pilih Hambali. Tiada kalau kamu kebetulan Syafi'i ke Kristian ke Hindu ke apa ke, anda sepatutnya boleh examine. Imam Syafi'i pun kata you boleh review balik dia punya hukum. Ya. Jangan kita taat kepada Rasul lebih daripada Allah. Jangan kita taat Syekh lebih daripada Rasul. Ya. Dan kita taat pemimpin tu lebih daripada Allah wa Rasul. Kalau Amir itu menyeleweng, kita masih wajib taat kepada dia. Sehingga jelas dan kita boleh bertanya dia. Kita boleh tanya dia. Dan dia boleh keluarkan pengisytiharan demi untuk keselamatan umat. Okay? Demi untuk keselamatan umat. Kerana sekarang ni kita dimainkan oleh Ad-Dajjal. Bumi Arab, Iraq semua dimusnah dengan pembohongan daripada New York. Pembohongan bahawa ada weapon of mass destruction di Iraq. Hancur Iraq sampai ke Libya. Saya pernah pergi Libya sebelum dan selepas Perang Saudara. Saya diberikan surat oleh anak Muammar Gaddafi, Saiful Islam. Saya tanya dengan orang-orang penduduk Libya, bagaimana keadaan pemerintahan Gaddafi. Saya tahu semua itu. Saya takkan cerita panjang nanti ya kuliah ni. Tapi saya nak beritahu, sedih sekali. Bumi Islam dicincang-cincang, dibunuh daripada Afghanistan oleh Rusia. Musnah Empire Rusia, kita bangga. Tapi musnah Afghanistan, musnah Iraq. Dan mereka bakal memusnahkan Iran. Apalagi mereka nak musnahkan. Tapi Dajjal, fitnah Dajjal paling teruk sekarang ialah pandemik COVID-19 ini. Palsu belaka. Cek balik data semua. Jangan datang data itu kita terima saja. Data arahan SOP kita terima saja. Cek balik, tanya balik. Tapi Dajjal sekarang berkuasa. Kamu tak turut perintah dia, dia boleh tangkap kamu. Itu sebabnya perintah Al-Khafi itu menurut Dr. Mazhar, Mufti Perlis, adalah satu perintah terakhir. Dengar, cari dalam Google, YouTube saya dah dengar ceramah oleh Mufti Perlis mengenai surah Al-Khaf. Ad-Dajjal lah sebutan dia tu bagus. Saya suka Dato' Asri. Bagus sebutan dia. Al-Khaf. Al-Khaf dia betul lah. Ad-Dajjal. Quran. Al-Khaf. Dia tak sebut Al-Khafi. Kerana dia huruf mati. Al-Khaf. Itu ulama betul. Mufti lah. Siapa kamu? Dia kata, sepatutnya Nabi dan orang-orang beriman tidak lari daripada perjuangan. Haram lari. Lihat apa berlaku pada Nabi Yunus. Lihat apa berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Ya ayuhal mudaththir, kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan beri amaran. Dia berselimut tu, Nabi berselimut tu. Takutlah. Ini menunjukkan kebenaran Quran. Menunjukkan kebenaran Muhammad. Muhammad bukan membuat benda ni. Dia berselimut. Lari. Allah perintahkan, bangun. Bangun. Itu kepada semua orang kita. Bangun. Ini perintah Allah. Bangun. Jadi saya bangun dan saya beri amaran. COVID ni palsu. Saya bersaksi, saya sanggup diambil tindakan. Alhamdulillah kalau saya diambil tindakan. Alhamdulillah. Sila barakan. Saya berikan izin dan dengan terima kasih. Dengan menyerah kepada Allah, la haula quwwata illa billah. Melainkan didatang keterangan kepada saya, buktikan COVID ini betul-betul membunuh luar biasa daripada sesama yang lain. Tidak ada tandanya. Tandanya terlalu banyak. Masyhur, mutawatir semua ulama epidemiologi seluruh dunia. Epidemiologi lain cabang daripada perubatan, sains perubatan. Dia ilmu statistik, sosial. Macam mana merebak dari seorang ke seorang. Dia palsu. Dia merupakan penipuan Dajjal, Bill Gates, WHO yang ditaja keluarkan satu SOP untuk kena semua dunia. Data kematian ini semua dicampur dengan kematian semua benda lain. Kenapa? Sembayang tu disuruh jarakkan. Lain benda tidak. Ini fitnah amat besar. Tidak boleh diterima oleh umat Islam. Orang Islam inilah. Itu sebab Dr. Mazhar kata, akan sampai satu zaman fitnah Ad-Dajjal terlalu tebal.
maka wajib kita baca surah Al-Kahf sekurang-kurangnya 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir, dan anda akan dilindungi dan cahaya antara dua Jumaat. Itu sebab Dr. Mazhar itu tak suruh baca Yasin, dan dia kata tak ada nos dengan Yasin. Dia tak tolak, tapi dia kata tak ada nos sekuat surah Al-Kahf. Tapi kena baca, kena dengarlah ceramah dia. Tak dengar, tak sah nak bincang dengan dia. Dan saya cari lagi, saya masih cari lagi tentang surah Al-Kahf. Apa makna surah Al-Kahf? Dan surah Al-Kahf tu cerita tentang Nabi Khidir dan sebagainya. Apa rahsia surah Al-Kahf? Ada banyak rahsianya. Daripada kita baca benda yang lara, baik baca ni. Menarik ni surah Al-Kahf ni. Rahsia Allah ni. Pemuda ni. Banyak rahsia, saya tak mau panjangan cerita. Tapi cukuplah bahawa lari daripada perjuangan masuk gua ni. Saya nak lari pergi gua lah. Saya ada kebun-kebun lah seluruh dunia. Saya nak duduk dalam itu. Bersih daripada semua fitnah. Bersih daripada semua racun perubatan moden. Vaksin dan sebagainya. Tapi itu Allah kata jalan terakhir. Mutaakhir. Dah tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain. Okey, cukup saja. Apa last? Poin penting. Reality now. Hari ini. Madrasah Islam sudah dia wujud dalam semasa betul. Semua based on orientalism. Ya. Terima kasih Puan Azimah Hussein. InsyaAllah kita jumpa di Al-Ustaz. Ada orang yang faham lah. Tapi masalahnya bila faham tu ramai orang akan bergaduh lah. Orang akan bergaduh. Saya tak nak bergaduh lah. Yalah, terima kasih lah. Ulangi balik ya. Terima kasih. Tapi kita berfikirlah, kita terbuka. Orang Islam ni bukan jenis orang yang sombong bodoh. Dia tafakur. Saya biomax. Saya dari sekolah VI. Alhamdulillah lah. Semua ni dengan kurniaan Allah. Allah kurnia kepada saya. Saya budak terpintar sekolah Victoria Institution. Saya boleh berhenti sekolah tu. Saya boleh berhentikan anak saya sekolah tu. Dia jadi genius. Bukan saya genius apa. Saya baca lah. Saya tengok. Kita perhati kucing. Si ada kali suruh kita perhati kucing. Dia kata itu fitrah. Kucing jilat diri dia. Kucing bersihkan supaya kita, dan dia pun berbunyi miau supaya kita seronok kat dia. Kucing ni binatang aja. Dia tak ada perasaan. Dia tidak ada roh. Dia ada soul ke? Tak ada macam kita. Ya, kalau ada macam agama Hindu lah, itu bab lain lah ya. Anjing tu di luar ada fungsi dia. Dia lawan kucing. Dia duduk depan, kucing dalam belakang. Kita tinggalkan rumah, kucing duduk dalam rumah. Ya, macam wanita. Ya. Saya cakap tu kena ban kat FB lah. Tak boleh. Diskriminasi, seksism. Tapi kita perhatilah. Tuannya keluar rumah, anjing ikut. Kucing tak ikut. Kerana kucing tu lari, lepas tu dia datang balik. Jangan kurungkan kucing tu. Ya. Jadi itulah banyak ilmu hikmah daripada pematian. Dan pematian saya itu sebab saya ikut kebetulan mazhab Maliki. Mazhab Maliki ada beberapa penetapan yang istimewa. Ada perbezaan dia. Lain kuliah saya akan bincangkan antara perbezaan. Antara perbezaan dia wajib ada amir. Dia kata kalau 3 orang tengah musafir tu, lantik antara sama 3 tu seorang amir. Habis musafir tu tamat amiran dia. Masalah musafir dia amir tu, apa dia cakap awak ikut. Apa nak nasihati awak beritahu dia. Ya amir, saya nak nasihat ni. Dia kena dengar. Lepas tu dia buat keputusan. Orang lain buat keputusan tu, tak boleh. Batal. Amir tu buat. Kalau amir tak buat keputusan, lantik balik amir barulah. Sama dalam sembahyang. Ada imam. Kalau imam tu batal sembahyang tu, orang kedua tu naik. Jangan bincang pula. Naik terus. Bismillah. Okay. Lagi mazhab Maliki, lepas imam bagi salam, tak boleh imam lain. Sebab dalam sembahyang Jumaat, habis Jumaat awak datang lambat tu, awak sembahyang sendiri-sendiri. Ini Maliki lah. Sikit tapi bermakna tu. Bermakna. Kalau nak ada seorang imam saja. Kita tengok yang Syafi'i pun orang tak tahu. Syafi'i ada sebut tak boleh berimam lagi selepas imam Jumaat. Orang tak tahu. Tak clear. Sebenarnya tak ada. Lepas seorang imam di di musalla masjid, dia lepas bagi salam, tak boleh ada imam lepas tu. Tak boleh imam. Melainkan orang musafir tersendiri. Ada amir, amir jadi imam lah. Ada amir lantik imam. Salah satu syarat amir itu dia kena popular. Imam tu. Kalau dia tak popular, orang tak juga.
Mudah aja Islam ni, ikut sajalah, samina wa ta'ina lah. Allah kata halal, halal lah. Allah kata haram, haram lah. Banyak soal. Kalau ada soal boleh, tengok keadaan. Tengok keadaan, bagilah contoh yang realistik. Jadi kalau saya jumpa orang, saya harap bawa saya pada kes. Kalau anak awak tak sekolah, saya bagi penyelesaian, jangan sekolah. Awak ni, anak awak bijak, hyperaktif lah. Orang doktor nak inject, suntik lah. ADHD tu, anti aktif itu, jangan suntik dia apa-apa. Keluarkan dia daripada sekolah. Kalau dia keluar sekolah, dia biol ke, tak boleh apa, bagikan saya. Bagi saya jadi anak angkat. Setahun saya jamin dia akan pulangkan pendapatan kepada kamu sebagai ayah bunda. Ini jaminan saya, kerana saya ada uji. Tapi saya tengok budak tu lah, kalau dia sudah akhir balik, dah tak boleh ubah dah. Akhir balik, tak boleh ubah. Okey? Saya terima budak sebelum akhir balik. Ya? Lelaki. Sebab ini lelaki. Akan berkebun. Bawa dia merata. Dari satu tempat ke satu tempat. Dia cepat menangkap. Sebab akhir balik dia ada identity crisis. Hormon dia sudah naik. Dia nak cari isteri dah. Jadi masalahnya kita kahwin lambat. Pendidikan wanita ni semua tinggi-tinggi merata tu tak guna. Ya. Tak ada pendapatan. Berhutang lagi. Ini masalah ni. Banyak fitnah-fitnah dajjal semua lapisan hidup kita. Kita sudah hilang pedoman. Apa nak buat? Macam mana kembali ni? Macam mana ekonomi? Banyak orang tanya saya dengan keadaan yang sedih setiap hari. Bagus saya dengan Hari Janggut ni, banyak orang datang minta burger store ni, keadaan ekonomi mereka punah. Dan saudara Asri itu dapat menyelamatkan mereka dengan rangkaian dia. Bagikan itu burger stall. Dia bagi jaminan. Bandaraya angkat Lumia burger stall, masa itu juga kita ganti satu burger stall yang baru. Punya bagus. Bayaran dia mudah saja. Murah je, 1,500. Kalau tak boleh bayar, dia akan cari jalan untuk bantu saudara. Mau kahwin, beritahu 10 bulan kemudian. Kerana dia kumpul RM20 daripada 10 burger store kedekatan, dah bagi awak RM2,000 untuk masa kahwin. Sistem kutu yang saya ceritakan, ganti bank Islam. Tak payah pinjam dari Ceti dan Alung. Haram semua tu. Jadi, sekian saja. Terima kasih. Saya nak berbasikal sekarang, pergi kebun di Sabah Jaya. Kerana berianlah buat kerja lain. Aktif. Saya berdoa kita semua bahagialah hari inilah ya. Kerana dapat benda yang baru, mestilah bahagia. Alhamdulillah lah, puji Allah lah. Dan cuba fikirkan, cuba siasat, cuba bertanya. Jadilah orang beriman diri, bukan bodoh sombong ya. Jangan troll gila-gila, kata kita mazhab Syafi'i, mesti ikut mazhab Syafi'i sampai mati. Tak apalah, itu tak apalah saudara. Tak apa, saya tak larang tu. Saya tak sebut pun larang tu. Saya cerita mengapa saya memilih. Kalau saya masuk Islam ni, orang Amoy ke masuk Islam, diberatkan dia begitu beribu, berjuta punya hukum. Padahal zaman Bilal semua masuk Islam tu, yang penting sebenarnya ikut Islam ni syarat 3 aja. Kita pergi banyakkan balik syarat. Kita boleh taklid, kita mesti tahu. Tapi orang Melayu banyak yang taklid. Saya dapatilah banyak lah ramai yang taklid. Kena hilangkan taklid. Sebelum Allah suruh mu'alaf, hilangkan taklid. Mu'alaf Melayu ni kena tamatkan taklid dulu, kena jadi orang alim. Syekh Abdul Qadir ya. Saya tinggalkan awak dengan pesanan terakhir Syekh Abdul Qadir ya. Everyone must be an ulama. Setiap orang mesti jadi ulama, dia kata. Kerana gejala saya cerita awal tadi ya, tentang dengan Yahudi ya, dia adakan padri, dia adakan ahli kitab, dia beritahu orang biasa, awak tak faham kitab, kami faham kitab. Awak tak faham kitab, kami yang tafsir untuk kamu. Disuruh pada benda haram, diupah oleh pembesar. Orang khalif pun ada membeli kadi-kadi ini. Jadi sebab kadi-kadi yang betul, semua mazhab, imam mazhab lari daripada khalifah. Kajilah semua sejarah khalifah, tidak pernah bersama dengan sultan, bersama dengan khalifah. Lari sama ada diseksa atau dibunuh. Malah khalifah Rashidin, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Khattab, Uthman Ibn Affan, Ali bin Abi Talib dibunuh. Kebanyakan khalifah dibunuh. Mereka tak ada bodyguard. Syekh Qadir kata pemimpin tidak ada bodyguard. Kita tidak ada polis. Kita tidak ada army. Kitalah ummah, itulah polis. Itu sebab tangkap orang berzina kena 4 orang. Ini social policing. Biar orang biasa menjadi polis. Biar netizen menjadi polis. Sampai polis pun boleh jalan. Tidak ada diupah. Kerana upah itu boleh dikorapkan. Berniaga halal. Upah jangan. Okey? Sedekah boleh. Jadi, semua orang mesti jadi ulama.
bila saya mengaji Islam, ini bab Syafi'i yang saya mengaji ya. Hadis awal-awal diberitahu pada saya. Kerana dalam Islam istimewa banding dengan Kristian ialah dia ada dalil. Islam ni setiap perkara ada dalil. Talabul ilmun faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu atas setiap orang Islam. Ada lagi satu hadis. Awaludin marifatullah. Awal dalam agama mengenal Allah. Bab tauhid kita belajar dulu. Sifat 20. Sifat pertama pun orang kita tak pas. Kalau you pas datang depan saya nak soal 3 soalan. Pas 3 soalan tu, pas sifat pertama dan sifat 20. Yang wajib. Kalau awak tak pas, inna solati wa nusuki mayaya memati lillahi rabbil alamin. Semua kerana Allah. Buat kerana Allah. Insya kerana Allah. Tapi amalan kita, fahaman kita bukan Allah. Itu sebab Syekh Abdul kata, if you know Allah, you fall in love with Allah. Kalau awak kenal Allah, awak akan jatuh cinta. Awak kenal itu perempuan tu, jatuh cinta lah. Itu bahasa banyak orang kenal sifu, jatuh cinta sama sifu. Apek lah. Itu saya guna nama Apek lah. Sudah tua lah. Awak kenal seorang tu, tak kenal maka tak cinta. Allah, bila awak kenal, Syekh Abdul kata, you must fall in love with Allah. You mesti jatuh cinta apa tu Allah. You mesti kejar dia, cari dia. Kan bagus, kan sedap. Wal akhiratu khairul laka min ula. Alam Allah yang akhir itu lebih baik daripada alam ini ya. Sekian saja. Assalamualaikum. Kalau ada persoalan saya akan rumus. Besok saya nak balik pada soal Melayu ya. Besok saya nak kuliah subuh ni. Melayu ni sensitif lah, tapi orang suruh saya hentam lah. Saya kena hentam jugalah. Tentang cara orang Melayu dan Cina berniaga. Saya nak sentuh tu. Kerana mudahan kita dapat rahsia. Tapi boleh kita dapat rahsia dan memahati saja. Terus memahati. Perhatilah. Selain kita kan ada Cina Melayu. Perhatilah. Cara dia makan, cara dia cakap. Kalau dia tengok apa kita perhati, kita tegur lah. Hello brother. Hello aku. Minta rokok boleh. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat kerja pagi hari ini. Fikirkan macam bebaskan diri kita daripada Dajjal. Assalamualaikum.